ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Nazar Ajibra dan ini adalah siri Tadabbur Kontot yang mana kali ini kita akan cuba untuk mengupas surah Yasin daripada ayat pertama sehinggalah penghujung surah ini, insya-Allah. Siri ini sesuai untuk orang awam, meskipun tuan-tuan tidak ada basic dalam bahasa Arab, meskipun tuan-tuan ini tidak mahir untuk baca Al-Quran langsung, dan meskipun tuan-tuan bukan daripada orang yang berlatar belakangkan pengajian agama. Untuk siri pertama hari ini, kita akan berkenalan dengan surah Yasin dan berkenalan dengan latar surah ini. Surah Yasin. Kalau tuan-tuan semak mushaf Al-Quran yang ada di rumah tuan-tuan, surah Yasin adalah surah ke-36 dalam Al-Quran dan mempunyai 83 ayat-ayat. Dan kalau tuan-tuan semak sebahagian Quran tuan-tuan, di bahagian pengenalan, dia menulis bahawa surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa maksud Makkiyah? Okey. Surah-surah dalam Al-Quran, ataupun lebih tepat setiap ayat-ayat dalam Al-Quran, ada latar masa yang diturunkan. Maka mereka memanggil latar masa tersebut dengan Makkiyah ataupun Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah. Kalau kita sebut Makkiyah, Makkiyah kedengaran seperti perkataan Mekah, betul tak? Madaniyah kedengaran seperti Madinah. Jadi untuk surah Yasin dan juga surah-surah lain yang kategori ayat-ayat Makkiyah, bererti ayat-ayat itu turun sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi apabila satu-satu ayat itu turun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka ayat itu dipanggil ayat Makkiyah. Dan sekiranya ayat itu turun selepas baginda hijrah ke Madinah, maka ayat itu dipanggil ayat Madaniyah. Saya nak ulang balik. Ayat itu dianggap Makkiyah kalau turun sebelum hijrah, dianggap Madaniyah kalau turun selepas hijrah. Ayat Makkiyah Madaniyah ini adalah untuk menerangkan status masa ataupun latar masa penurunan, bukannya lokasi penurunan. Jangan silap. Maka kadang-kadang ada ayat itu ayat Madaniyah tapi dia turun bukan di Madinah. Jangan silap. So, ayat surah Yasin secara umumnya, keseluruhan surah Yasin meskipun tak turun serentak, tapi seluruh ayat-ayat surah Yasin adalah ayat-ayat Makkiyah. Berarti ia turun selepas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa pentingnya kita tahu bahawa ayat ini turun sebelum hijrah? Maka tuan-tuan, kita boleh tahu latar audien surah ini. Surah ini turun untuk audien yang mana? Maka tuan-tuan, ayat-ayat Makkiyah, terutama sekali surah seperti ini, surah Yasin, audiennya yang pertama adalah orang beriman mukmin, orang-orang yang paling awal ataupun yang terawal masuk Islam, orang-orang beriman, yang mana mereka ini nanti bila hijrah kita panggil muhajirin. Mereka ni orang yang awal masuk Islam. Yang kedua, audien kedua adalah orang yang kita panggil sebagai musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy, para penyembah berhala dan bangsa mereka Quraisy, yang mana mereka ni adalah bangsa majoriti dekat Madinah, di Mekah pada ketika tersebut. Berkenaan dengan latar masa lagi, Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Baginda mulakan dakwah baginda secara sembunyi-sembunyi, kemudian baginda berdakwah secara terang-terangan. Okey, sewaktu dakwah secara terang-terangan, Rasulullah dan para sahabat telah pun ditentang juga secara terang-terangan, dan penentangan tersebut bukan lagi penentangan secara lidah sahaja, bukan hanya sekadar maki-makian sahaja. Pada tahun ke-5 dan tahun ke-6, para sahabat mula dikenakan tindakan fizikal. Para sahabat mula dipukul badan mereka. Mereka mula dipaksa untuk meninggalkan agama Muhammad ataupun meninggalkan Al-Quran, agama wahyu daripada langit ini. Mereka dipukul, mereka dipaksa, mereka diugut 1001 macam. Ini menyebabkan pada tahun ke-5 dan tahun ke-6 hijrah, tahun ke-5 dan tahun ke-6 kerasulan, para sahabat mula untuk beramai-ramai yang mampu, Nabi sarankan mereka untuk hijrah pergi ke Habsyah. Jadi, kalau tuan-tuan mendengar bahawa sahabat ini, mereka berhijrah ke Habsyah, apa fungsi? Kenapa mereka hijrah ke Habsyah? Mereka hijrah ke Habsyah adalah fungsinya kerana mereka
diserang ataupun ditentang secara fizikal untuk melindungi akidah mereka dan melindungi nyawa mereka, maka Rasulullah meminta mereka untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habsyah. Selepas berlaku hijrah ke Habsyah kali pertama, kemudian responnya baik, mereka berlaku pula hijrah ke Habsyah kali kedua pada tahun ke-6 kerasulan, maka Quraisy mula merasakan bahawa tindakan mereka memukul para sahabat yang seterusnya para sahabat berhijrah sebagai satu kaedah penentangan yang tak bagus. Maka mereka mulai invent sesuatu yang baru. Mereka berbincang, musyrikin Quraisy berbincang sesama mereka di parlimen Mekah. Ya, di Mekah ada parlimen, kita panggil Baitul Hakam. Baitul Hakam di Mekah ini adalah some kind of parlimen lah. Yang mana pembesar-pembesar Mekah ini duduk berbincang untuk buat polisi-polisi mereka. Jadi pembesar-pembesar Mekah ini, mereka duduk berbincang apa nak buat untuk mengekang Muhammad dan juga agama yang Muhammad bawa ini. Akhirnya mereka come out dengan satu kaedah untuk melancarkan boikot ke atas Bani Hashim. Okey tuan-tuan, untuk memahami saat ketika surah Yasin ini turun, tuan-tuan kena faham sejarah ataupun sirah Rasulullah di saat surah ini turun. Boikot Bani Hashim dilancarkan. Boikot Bani Hashim bermula lebih kurang pada tahun ke-7 kerasulan Rasulullah. Kemudian boikot Bani Hashim berlangsung selama 3 tahun. Tahun ke-7 kerasulan, tahun ke-8 dan tahun ke-9. 3 tahun Bani Hashim diboikot. Sekarang tuan-tuan dengar tentang Bani Hashim. Tuan-tuan jangan silap, bukan umat Islam diboikot, sebaliknya Bani Hashim diboikot. Kenapa Bani Hashim diboikot? Bani Hashim diboikot kerana Nabi Muhammad adalah di bawah kelompok Bani Hashim. Tuan-tuan kena faham macam ni, orang Arab, bila sebut Arab, Arab tu luas. Dalam kalangan Arab tersebut ada suku Quraisy. Di kalangan suku Quraisy ada pecahan suku-suku yang kecil, ada pecahan-pecahan yang kecil, maka Bani Hashim adalah salah satu daripada pecahan tersebut. Dan Bani Hashim ini tuan-tuan, mereka bukan suku yang kecil. Mereka ramai dan mereka suku yang besar. Bahkan Bani Hashim ini mempunyai kekuatan tentera, kekuatan asabiah mereka sendiri, dan mereka juga mempunyai kekuatan ekonomi mereka sendiri. Jadi apabila oleh sebab saya guna istilah oleh sebab ketua Bani Hashim pada ketika itu, iaitu Abu Talib, menyokong Rasulullah, menyokong Muhammad. Ingat, Abu Talib bukan Muslim dan Bani Hashim pun bukanlah semua Muslim. Tapi oleh kerana ketua Bani Hashim, iaitu Abu Talib, menyokong Muhammad, anak saudaranya, ini menyebabkan seluruh Bani Hashim memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad meskipun mereka bukan Muslim. Musyrikin Quraisy, pembesar-pembesar ini telah pun nego dengan Bani Hashim untuk Bani Hashim menyerahkan Nabi Muhammad kepada kumpulan ini untuk mereka menghapuskan Nabi Muhammad. Tetapi Bani Hashim enggan. Bani Hashim memilih untuk melindungi Rasulullah SAW di atas faktor, bukan faktor agama, tapi di atas faktor ini adalah datang daripada kelompok kami. Akhirnya usul di parlimen lulus. Orang Mekah telah pun menandatangani satu perjanjian untuk ramai-ramai memboikot Bani Hashim. Apa maksud boikot Bani Hashim? Mereka boikot Bani Hashim bermaksud, mereka boikotlah, mereka pulaukan. Mereka tak berniaga dengan Bani Hashim. Mereka tidak membeli dengan Bani Hashim. Bani Hashim nak keluar daripada Mekah, visa tak lulus ataupun ditahan dekat dia punya immigration. Bani Hashim nak keluar, meniaga di luar pun tak boleh. Bani Hashim nak ambil produk baru ataupun nak import produk masuk ke Mekah pun tak boleh. Bani Hashim nak kahwin dengan sesiapa yang bukan Bani Hashim, tak dilayan. Ada orang lain nak kahwin dengan anak Bani Hashim, tak dilayan. Bani Hashim menjual, mereka tak membeli. Bani Hashim membeli, mereka tak menjual. Bahkan seteruk-teruk sehingga kan Bani Hashim bercakap pun mereka enggan untuk layan percakapan tersebut. Jadi Bani Hashim diboikot, dipulaukan secara besar-besaran. Sekarang, adakah umat Islam semuanya Bani Hashim? Tak. Ada umat Islam yang bukan Bani Hashim. Maka, umat Islam yang bukan Bani Hashim ini, meskipun mereka tak diboikot, tetapi mereka terkesan apabila Rasulullah diboikot tersebut. Sekarang, bagaimana boikot tersebut tamat? Ini penting. Bagaimana boikot itu tamat? Boikot itu tamat adalah kerana apabila ada orang-orang, dengar, ada orang-orang yang bukan Bani Hashim, mereka mula rasa kesian kepada Bani Hashim kerana terutama sekali pada tahun ke-9 kerasulan tersebut,
sudah ada Bani Hashim yang mula mati kerana boikot tersebut. Boikot ini benda besar. Cuma saya tak mahu sentuh rinci dekat hari ni lah. Boikot ini benda besar sehingga ada Bani Hashim yang mati, menyebabkan ada orang-orang yang bersimpati dengan nasib Bani Hashim. Orang yang bersimpati itu kadang-kadang Muslim secara rahsia, yang mana mereka bersimpati dengan Bani Hashim. Ada juga yang bukan Muslim pun, tetapi mereka bersimpati dengan Bani Hashim. Sepanjang Bani Hashim diboikot ini, bagaimana Bani Hashim survive? Pada tahun pertama diboikot, mereka survive secara sendiri sebab seperti saya sebut, Bani Hashim ni ada kekuatan asabiah mereka dan Bani Hashim ni ada kekuatan ekonomi mereka sendiri. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, Bani Hashim mula down. Ada individu-individu Muslim yang bukan Bani Hashim, mereka inilah yang support Bani Hashim untuk survive. Dan juga ada orang-orang yang masuk Islam secara rahsia, mereka juga membantu Bani Hashim untuk survive. Yang masuk Islam secara rahsia ini, mereka ini rahsianya mereka masuk Islam tu sehingga Rasulullah pun tak tahu. Rasulullah pun tak tahu mereka masuk Islam. Tapi mereka bersimpati dan mereka membantu Bani Hashim. Dan juga of course ada juga orang-orang yang bukan Islam tetapi mereka tetap bersimpati dan membantu Bani Hashim survive boikot tersebut. Surah Yasin, surah yang kita bincang hari ini, surah Yasin turun sewaktu boikot itu sedang berlangsung. Jadi, setelah tuan-tuan tahu latar masa, latar tempat dan juga latar audiens surah ini, maka tuan-tuan akan lebih menikmati dan tuan-tuan akan lebih faham bagaimana dan kenapa surah ini turun dan apakah ayat-ayat selepas ini akan menerangkan dan juga untuk siapa. Wallahu alam. Assalamualaikum.